Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam video kali ini kita akan lihat bagaimana kita boleh menggunakan Jamovi untuk melakukan independent samples di test. Dalam kolom yang pertama ini kita ada skor bagi literasi kesihatan mental, manakala bagi kolom yang kedua kita ada variable group. Dan kumpulan yang kita ada ini dilabelkan dengan 2 ataupun 1. Jadi untuk melakukan independent sample t-test, kita klik pada ikon t-test dan kita ada 3 pilihan di sini, iaitu independent samples, paired sample ataupun one sample t-test. Jadi kita ambil pilihan yang pertama, iaitu independent samples t-test. Dan kita perhatikan ada 2 kotak yang perlu dimasukkan variable-nya di sini, iaitu dependent variable dan juga grouping variable. Jadi pada saya agak jelas, variable literacy masukkan di dependent variable, sebab inilah variable yang kita nak bandingkan bagi kedua-dua kumpulan. Jadi grouping variable-nya group lah, dan pastikan bahawa nilai di dalam variable grouping ini ada 2 sahaja. Jika ada lebih daripada 2, maka Jamovi tidak akan meneruskan analisisnya. Okey, jadi kalau kita lihat, kita sudah dapat keputusan ujian independent sample t-test ni. Jadi nilai T yang kita perolehi ialah negatif 1.54 dengan degrees of freedom 95 dan nilai P sama dengan 0.128. Jadi kalau ikutkan, bila P lebih besar daripada 0.05, maka kita terima null hypothesis. Jadi maksudnya mean bagi kumpulan 1 dengan kumpulan 2 boleh dianggap sebagai sama. Okey, cuma sekarang kita nak pergi dengan lebih detail. Kita boleh lihat mean difference, effect size dan juga descriptive serta descriptive plot. Jadi dengan melihat kepada descriptives, kita dapat tahu bahawa perbezaan mean antara kumpulan 1 dengan 2 adalah negatif 0.495 dan effect size cohorts D ialah negatif 0.312, ya. Dan kalau kita lihat group deskriptif di sini, kita dapati size kumpulan 1 ialah 48, manakala size untuk kumpulan 2 ialah 49, ya. Dan mean untuk kumpulan 1 1.7 kecil sedikit berbanding dengan mean untuk kumpulan 2 iaitu 2.19. Tapi perbezaan mean ini sebenarnya tidak signifikan, ya. Dan kalau kita lihat plot, kita dapati bahawa taburan skor untuk kumpulan 1 rendah sedikit, ya, berbanding dengan untuk kumpulan 2, kedudukan taburan itu, ya. Tetapi kita lihat masih ada banyak overlap di antara kedua-dua kumpulan dan tak heranlah kita dapat keputusan yang tidak signifikan tadi. Okey. Dan seterusnya kita boleh juga lihat kepada assumption checks, sebab kalau kita nak terima students T, nilai students T, kita perlu semak assumption check sama ada sebenarnya betul-betul sesuai untuk kita gunakan independent sample t-test menggunakan students T, ya. Jadi kalau kita lihat, yang pertama sekali ialah homogeneity of variance. Ujian ini nak melihat sama ada variance bagi kumpulan 1 dengan kumpulan 2 sama ataupun tidak. Jadi kalau kita lihat Levin's F, nilai Levin's F yang mempunyai nilai DF1 dan DF2 195, didapati nilai P-nya tidak signifikan, ya. Nilai P lebih besar daripada 0.05. Jadi maksudnya variance antara kedua-dua kumpulan adalah sama. Jadi baguslah, ya. Cumanya kalau kita lihat dari segi normality, nilai P adalah signifikan, ya. Kalau kita lihat statistik Shapiro-Wilk sebesar 0.923 menandakan bahawa taburan data adalah tidak normal, ya. Dan kalau kita lihat plotnya pun, QQ plot, didapati ada banyak titik-titik yang telah pun deviated ataupun jauh daripada garis lurus, dan titik-titik ni pun tidak betul-betul membentuk satu garis lurus, ya. Jadi ini betul menandakan ada isu tentang taburan data yang kurang normal, ya. Jadi mungkin kita boleh gunakan Mann-Whitney U-test, ya. Dan kalau kita lihat Mann-Whitney U-test di dalam jadual ini, kita dapati bahawa nilai statistiknya adalah 1005 dan probability-nya adalah 0.218. Jadi conclusion-nya masih sama, iaitu kita terima null hypothesis.
Okey. Jadi itu sebuah sedikit tentang cara untuk kita melakukan ujian T independent samples. Okey, jumpa lagi dalam video yang lain.